Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa atlih bi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bi fahmana wa qawwi bihi azmana bi haulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan lagi program Tadarus Al-Quran Karim, Qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan juga riwayat Khallad, program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Terima kasih dan kita mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada pengasasnya, pada Datin yang selaku penganjur pada program ini, juga kepada yang banyak membantu menjayakan program pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan semua dapat bahagian ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang belajar pun dapat pahala, yang mengajar pun dapat pahala, insya-Allah. Amin. Amin. Hari ini kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Maidah, dan muka suratnya adalah muka surat 106, juzuk yang ke-6, ya, juzuk yang ke-6. Dan di chat tu dah ada pun nama-nama pembaca, seperti yang Kak Lina sebut tadi lah. Hari ini tak ramai yang tak banyak ayat yang kita akan baca, tetapi oleh kerana ayat itu satu-satu ayat tu agak panjang, sebab itu kita hadkan kepada 17 ayat saja untuk petang ini, insya-Allah. Baik, Ustaz akan share di sini ayat untuk bacaan pada petang ini. Okey. Nampak kan? Baik, kita sama-sama buka dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, silakan pembaca pertama pada petang ini. Ayat pertama, Kak Mariani. Kak Mariani. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Allah. Saya baca Ustaz ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutli alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Boleh ulang sekali lagi. Uhillat lakum. Ulang sekali lagi wajah yang pertama atau track pertama. Okey. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma. Kak Mariani, salah Ya. salah telajak dulu baru tekan break. Maknanya jumpa bonggol dulu, naik bonggol dulu baru break. Tak nak kita sebelum bonggol tu kita dah break awal. Faham tak? Maksudnya bahimatul an'am dia sakta macam ni. Bahimatul an'am. Pada tul yang tu kita breaknya. Ini langgar dulu. Telajak ke depan. Telajak ke depan. Okey. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutli alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Okey. Tahqiq tak payah Ustaz ya? Kemudian tahqiq pula bacaan yang kedua.
Untuk khalad. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم Okey. إن الله يحكم ما يريد. Satu ayat ya. Surah Satu Al-Azim. saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Mariani. Jadi dalam ayat Kak Mariani tadi kita cuba ingat kembali tentang hukum alif lam bagi khalaf satu wajah saja saktah, bagi khalad dua wajah, boleh saktah dan juga boleh tahqiq. Tapi kita tak ulanglah wajah saktah untuk khalad. Dikira dia tu dah masuk sekali dengan khalaf awal-awal tadi. Ya, jadi dua track lah kita buat di situ. Merangkumi khalaf dan khalad. Okey, kita pindah ke ayat kedua Kak Siti Nora. Yes. Okay, ya. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'airillah. Kali lagi ambil balik la tuhillu. La tuhillu sa'airillah. La tuhillu sya huruf shin. Sya'a. Okey. La tuhillu sya'airallahi walas syahral harama walal hadya walal hadya walal qalaid. Tak cukup tu. Oh, wakaf kan? Nak wakaf situ. 6. Okey, wakaf situ boleh 2, boleh 6. Tak kisahlah nak ambil 6 ke nak ambil 2. Tapi tadi dengarnya bukan 6 bukan 2, itu 4 tadi. Dan kena ingat kalau nak wakaf, Kalau wakaf 2 Ustaz. selain daripada 6 ya 6 dan 2 kita kena tashil. Oh. Okey. Saya cuba sambung. Walas syahral harama walal hadya walal qalaid. Okey. Walal qalaid. Betul Ustaz? Apa tu? Harakat tu. Mula-mula 2, lepas tu 6. Okey, kalau nak buat dua-dua wajah, ambil 6 dulu, lepas tu baru 2. Lepas tu 2. Okey. Tapi ini wakaf emergency lah. Kita kata dah habis nafas. Ambil satu wajah pun dah okey lah. Ambil 6 ke ambil 2 boleh. Lepas tu saya sambung ayat lepas tu. Ulang dan terus saja. Walal qalaida wala terus. Okey. Walal qalaida wala 6 harakat. Qalaida. Walal qalaida wala aminal bait. Sampai Ustaz. Ambil balik wala aminal bait. Wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan wa idza halaltum. Saya nak sambung Ustaz. Waridwana tu dah ada tanda wakaf. Okey, berhentilah di situ. Ya, waridwana. Okey. Wa iza khalaltum fastadu wala yajrimannakum wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddu
saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wala Okey. yajriman Shin tu biar tengah lidah kita angkat ke langit. Tengah lidah. syana Sya yang Kak Siti buat tu macam hujung. Dia nak tengah. Sya. Nampak ada hemburan anginnya. Iyalah, saya selalu Okey. salah tu, Ustaz. Saya Apa? selalu masalah tu sikit. Cuba Wala praktis okey, cara nak buat, letakkan kedudukan lidah. Syah. Sya. Lagi tengah lidah. Syah. Okey. Wala yajrimannakum syana'anum qaumin an. Saktah tu kan? Tadi nak saktah. Pada qaumin. Saktah pada qaumin. Okey, 10 Ustaz. Wala yajrimannakum syana'ah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwi wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Baik. Terima kasih pada Kak Siti Nora. Dalam bacaannya tadi kita dengar ada sakin mafsul, bukan alif lam saja. Kalau alif lam pada alal ismi. Itu alal ismi tu alif lam. Jadi kita dah jelaskan. Kemudian ada sakin mafsul tu qaumin an saddukum. Huruf mati yang bertemu dengan hamzah kita panggil sakin mafsul. Jadi khalaf dua wajah, boleh tahqiq dan boleh saktah. Manakala khalad satu wajah saja tahqiq. Okey. Baik. Seterusnya ayat yang ketiga Kak Su. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, hukum alif lam juga ada dalam ayat ini. Kalau kita tengok kepada hukum yang usul yang biasalah, tapi kalau kita boleh bincang juga tentang wakaf pada kalimah berhamzah, mungkin Ustaz boleh highlightkan kalimah ya Isa.
Kalau nak wakaf pada ya Isa, al-yauma ya Isa, ya. Kalau wakaf di situ, kita akan baca dengan tashil hamzah. Yais. Al-yauma yais. Itu kalau nak wakaf lah. Tapi biasanya tak wakaf pun. Sebab itu baru perkataan yang kedua. Al-yauma perkataan pertama. Jadi takkan nafas dah habis. Kecuali ditanya je. Macam mana nak wakaf di situ? Okey. Boleh ya? Yang lain tu dah hukum alif lam lah. Baik, terusnya ayat yang keempat. Ustazah Juwaria, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Boleh dengar tak Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Ada sakin mafsul. Qul uhilla kan? Qul uhilla. Tu sakin mafsul maknanya huruf yang mati bertemu dengan hamzah. Sakin tu huruf yang mati. Sakin tu maknanya yang matilah merujuk kepada huruf yang mati. Mafsul terpisah. Terpisahnya dia dengan huruf hamzah. Maka khalaf dua wajah, tahqiq dan saktah, manakala khallad satu wajah saja, tahqiq. Okey. Kalau kita bincangkan tentang wakaf pada kalimah yas'alunak, nak wakaf di situ, maka bagi Imam Hamzah akan baca dengan apa? Ada nun kan situ. Yasal. Ibrahkan naqal kan. Naqal. Yasalunak. Itu kalau nak wakaf lah. Tapi kita tak wakaf pun sebab dia tu baru awal ayat. Okey. Baik, silakan Umi sekarang. Ayat berikutnya, ayat yang ke-5. Terima kasih Ustaz. Aduh belakang dia punya latar belakang. penyejuk hati Ustaz. Tak cair lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Ni boleh buat saktah tak Ustaz? Itu? Ujurahun. Boleh. Min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan
ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Sadaqallahul Azim. Baik, ayat yang akhir dibawa sekali tadi, ini ada idgham ataupun kita kata nun mati bertemu dengan ya lah. Kemudian ada hukum alif lam. Dalam ayat ni berhimpun nun mati bertemu ya dengan alif lam. Jadi track pertama kita akan buat khalaf. Ke khalaf tu sebab tu dia baca dengan bila gunnah dulu. Sebab itu track khalaf yang jadi pilot. Kemudian dia saktahkan bil iman dengan fil akhirah. Khalat pun saktah juga, tapi dia tak boleh nak ikut sama dengan khalaf kerana dia ada tersangkut di nun mati bertemu ya. Dia kena tukar yang tu jadi ma'al gunnah dulu baru dibolehkan baca dengan khalad. Jadi sebab tu selesai khalaf kita akan buat ma'al gunnah. Wa may yakfur dan saktah bil iman dengan fil akhirah. Yang last kali kita akan buat dengan ma'al gunnah juga, cuma tahqiq pada bil iman dan juga pada fil akhirah. Okey. Baik. Ustaz, ni tanya. Ya. Apa ni kalau kata nak wakaf, kalau kita wakaf dalam buku dia kata kalau kita wakaf dekat alif lam kan. Maksud dia wafil akhirah, kita berhenti tak wafil akhirah ke macam mana? Contoh kalau macam baca dia berhimpun dua alif lam dalam satu kalimah kan. Atau kalau Umi berhenti dekat, kalau kita kata dia kata wakaf kepada dalam, jika memilih wakaf dekat alif lam. Jadi berhimpun dua ni. Berhimpun dua alif lam kan. Kalau jadi, kita wakaf pada kan ayat yang akhir dia ada dua alif lam, satu bil iman, satu lagi fil akhirah, dan kita misalnya nak wakaf pada fil akhirah, apakah wajah-wajahnya? Ya, apakah wajah-wajahnya? Umi cuba. Umi cuba boleh? Boleh. Kalau kita kalau mula kita ambil khalaf, kita bila gunah dulu, kemudian ambil saktah, kemudian pada saktah pada bil iman, kemudian akhirah tu kita saktah dengan nakol. Betul. Sekali lagi ni tak dapat tangkap. Untuk wajah pertama khalaf, kita bila gunah dulu, kemudian bil iman tu kita saktah, baca dengan saktah, dan al akhirah kita saktah dan nakol. Okey. Kemudian yang kedua kita ambil khalad. Khalad ni ambil ma'al gunah dulu lah kan. Ambil apa ni, ambil saktah dulu. Khalad ma'al gunnah lah. Ambil saktah dulu, okey. Kita ma'al gunah, ambil saktah dulu, kemudian kita ambil al-akhirah tu saktah dan nakol juga. Maksud Umi apa tu? Ambil khalad dulu apa tu maksudnya? Wajah track yang kedua. Track yang kedua. Apa ni Umi nak baca khalad kan, track kedua. Track yang kedua khalad. Jadi bil ma'al gunnah, kemudian bil iman tu Umi baca saktah kan. Kemudian wafil akhirah al-akhirah tu Umi baca saktah dan nakal. Tapi kalau masa khalad bil iman tu Umi baca tahqiq. Jadi al-akhirah tu nakal sahaja, betul ke? Nakal saja, betul. Sebab kita dah tak saktah, betul? Betul. Okey. Kasih Saktah Ustaz. pada bil iman dan nakal pada fil akhirah. Itu aja. Kasih Ustaz. Baik, sama. Okey. Ustaz? Ya. Pada pertanyaan Umi tadi, kalau kita wakaf pada alif lam yang kedua, kasih faham yang pertama tu khalaf, saktah nakal. Yang kedua khalad,
dengan gunnah, tahqiq, nakal saja. Tapi Tak, kalau kita tukar daripada khalaf switch kepada khalad, kita kena buat ma'al gunnah dan saktah. Itu yang first track. jadi kita buat saktah dulu baru tahqiq. Betul. Kita buat saktah dulu baru Okey, kita. wajah ketiga tu kita buat tahqiq dengan nakal. Lepas tu wajah khalad bagi saktah. Penghujung itu pada wakaf itu saktah dan nakal juga. Yang awal kita saktah. Ya. Yang penghujung pun dia kena follow. Yang awal saktah, yang hujung pun saktah. Plus nakal. Plus nakal. Okey, faham. Kalau yang khalat pun masa saktah itu pun saktah wakaf itu pun saktah dan nakal juga. Sama dengan khalaf. Jadi sebab tu kita tak ulang. Kita kena ulang gitu sebab kerana di sana dia tak ikut sekali sebab ada non mati bertemu ya. Jadi dia sangkut situ. Kalau tak ada yang tu dah kira dua-dua perawi dah masuk satu track. Okey. Jadi maknanya Ustaz, yang ni terpening sikit lah Ustaz, dia terconfuse sikit sebab dia ada masuk, terutama kalau ada gunnah, ada saktah, ada sakin maksud. Kan 4 track yang tu masih macam ada di awan biru kat belakang tu. Okey, sebenarnya yang ni lagi senang. Ini lagi senang. Nampak yang awan putih tu. Dia senang. Kenapa? Dia min ayat itu ada hukum non mati bertemu dengan ya. Okey, Ustaz saya balik. Non mati bertemu dengan ya. Cuba tengok. Awal ayat dah ada satu hukum yang mengikatkan, yang menentukan ini adalah track khalaf. Apa dia? Non mati bertemu dengan huruf ya. Apa bacaannya? Idgham bila gunnah. So, idgham bila gunnah, dia akan baca idgham bila gunnah, kemudian ada alif lam. Ada alif lam, kita tahu khalaf alif lam itu dia saktah je. Dia tak ada tahqiq. Dia track dia saktah je. Kemudian ada 2 tempat alif lam ini, bil iman 1 dan fil akhirah 1. Katakan kita nak wakaf pada fil akhirah, oleh kerana kita saktah pada bil iman, maka fil akhirah pun kena saktah lah. Dia ikut. Tracknya sama. Saktah, jalan-jalan-jalan, saktah. Selepas selesai track tu, kita plus nakal. Plus nakal maknanya kita ataf lah. Lepas daripada kita saktah tadi, kita terus buat nakal. Wa huwa fil akhirah. Maka habislah track khalaf. Kita tak payah fikir lagi khalaf. Kita cuma fikir pula ialah khalad. Maka khalad bacaannya kita kena tahu kalau nun mati bertemu ya, dia ma'al gunnah. So dengung. Berdengung di situ. Wa may yakfur bil, itu kena saktah. Sebab track pertama untuk alif lam bawa dengan saktah dulu muqaddam. Kita saktah, jalan-jalan hujungnya pun sama, kena saktah. Bil akhirah. Dan kalau kita wakaf, dia nak plus nakal. Saktah boleh, nakal pun boleh juga. So selesai. Selesai track untuk khalad pada track saktah alif lam. Dan kita tahu alif lam untuk khalad ini dia ada juga wajah tak saktah. Jadi jangan lupa wajah yang seterusnya, track yang seterusnya ialah tanpa saktah. Maka kita baca apa? Wa may yakut. Di sini memang dah fokus kepada gunnah je. Sebab khalaf dah selesai. Tak payah fikir lagi khalaf. Track dia dah habis. Jadi kita baca wa may yakfur bil iman, dah tak ada saktah lah sebab ni dah nak baca track tanpa saktah kan. Bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal. Kalau kita terus sampai habis, dia kena tak saktah, semua tak saktah. Tapi kalau kita ambil wajah, kalau kita ambil keputusan nak wakaf pada fil akhirah, maka kita tak boleh tahqiq. Tak boleh tahqiq. Kalau wakaf pada alif lam, ingat dia ditegah baca tahqiq. So apa ganti dia?
Bukan ganti, maknanya apa yang wajah tinggalnya? Naqal lah. Yang sentiasa ada naqal ni sentiasa ada bila waqaf kan. Jadi yang tinggal lagi ialah naqal wa huwa fil akhirah. Selesai. Ada poin penting kita kena ingatnya ialah khalaf tentang hukum nun mati bertemu ya. Khalat pun sama, nun mati bertemu ya, itu kira asas lah. Kemudian poin penting juga kita kena tahu bahawa wajah naqal akan ada bila waqaf. Tak waqaf tak ada naqal. Kalau tak waqaf tak ada naqal. Di mana ada waqaf di situ ada naqal. Macam tu seolah-olahnya ya. Okey. Last sekali di mana ada Zoom di situlah ada Kak Lina. Misalnya gitu. Sebab dia yang kontrol semua bukan dia admin gitu. Ya boleh ya? Okey, baik. Kita pindah ke ayat berikutnya. Silakan ayat yang ke-6 pula Kak Fazilah. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ambil atas balik terus ke Ustaz? Ya. Lagi. Habiskan. Okay. Baik. Ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza kuntum lah. Idza kuntum lagi lengkap. Idza kuntum wa aydiyakum. Mana idza kuntum? Okey. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Okey. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardi aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum. Nak habiskan juga Ustaz ya? Jadi boleh terus boleh patah balik dengan berikutnya. Wa in kuntum mardi aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Okey. Ada hukum yang last kali tadi kan, harajin walakin yuridu. Itu tanwin bertemu waw, nun mati bertemu dengan ya. Bila gunnah bagi khalaf tracknya,
dan ma'al gunnah bagi qalat. Jadi baca dua track lah. Macam tadi. Jadi tak ada alif lam, tak ada sakin mafsul. Memang dia akan dua track, senang sikit situ. Okey. Yang awal-awal tadi adalah berkenaan dengan sakin mafsul yang kita sedia maklum tadi, baca takkid first, kemudian kita sektah untuk wajah bagi khalaf yang kedua. Dan kalau kita boleh Ustaz share sedikit maklumat tentang ayat wa arjulikum, menarik untuk dibincangkan di sini. Itu farsi huruf, di mana kita hafs kita baca wa arjulakum, lam baris atas wa arjulakum. Tapi Imam Hamzah dia baca wa arjulikum. Jadi dengan ada perbezaan qiraat ini wa arjulakum dengan wa arjulikum, ulama dari segi fiqh dia boleh mengambil sumber keluarkan hukum yang ada huraian hukumnya tersendiri, menunjukkan kepada dua keadaan yang berbeza. Dua keadaan berbeza macam mana? Ayat ini biasa orang sebut dalil mengambil wuduk kan? Dalil ambil wuduk. Kita akan baca wa arjulakum. Maknanya baca wa arjulakum itu adalah bermaksud kaki kamu. Kita ambil air sembahyang bermula daripada fauksilu wujuhakum. Sedikit tambahan lah ya. Sedikit Ustaz ambil masa. Sebab menarik dibincangkan yang ini. Basuh muka kamu, wa aidiakum, tangan kamu hingga ke marafiq siku. Wamsahu, dan sapulah ru'usikum, sapu kaki kamu. Jadi kita pun sapu kepala kamu. Sapu kepala kamu, wa arjulakum, yang kita baca wa arjulakum tu, dan basuh kaki kamu. Bukan balik kepada sapu tetapi kena basuh pula. Jadi di sini kalau yang baca dengan baris atas wa arjulakum menunjuk kepada ambil air sembahyang yang biasa. Yang biasa kita ambil lah. Kita basuh kaki kan. Kita bukan sapu gitu tak. Ya. Tapi yang baca dengan baris bawah wa arjulikum, dia sapu aja kaki. Sapu aja kaki. Dan dia sapunya adalah bahagian atas saja. Dan sebenarnya yang sapu kaki ini adalah khusus kepada mereka yang memakai khuf. Pakai khuf. Tahu khuf ni macam kasut kulit lah, macam stocking tu. Kulit, tapi kulit ini biasa dipakai di negara-negara sejuk lah. Kalau Malaysia pakai yang ni, Singapura pakai yang ni, meletuplah kakinya. Maknanya tak sesuai. Cuaca kita kan selalu panas, jadi tak sesuai pakai khuf. Kalau negara yang ada salji semua, dia orang pakai khuf, maka dia orang ambil sembahyangnya ialah akan sapu di bahagian atas kaki saja. Tak perlu basuh kesemuanya. Kalau basuh kesemuanya, macam kita basuh tangan, tak, dia cuma sapu je. Ya. Di situ nak sebutnya apa? Tentang hikmah penurunan Al-Quran itu pelbagai qiraat. Ulama membuat boleh buat kita kata sebagai istinbat hukum ataupun sumber hukum. Ya. Okey, baik. Selesai di situ ayat yang ke-6. Terus ke ayat yang ke-7, Kak Anita, silakan. Assalamualaikum Ustaz, silakan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Itu senang je ayat tu. Kak Nita dia wakaf pada wa ata'na. Maknanya kalau sambung pun boleh. Tapi wakaf pada wa ata'na, maka di situ boleh dua wajah lah. Kita boleh tahqiq dan kita boleh tasqil wa ata'na. Okey, terus Kak Kamaria silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baik. Okey, alhamdulillah. Hukum yang biasa ada mak munfasil, mak muttasil, litaqwi, imalahkan. Ya, imalahkan. Dan kalau nak wakaf pada syana'an, dia akan wakaf dengan tashil lah. Syana'an. Ya, tashil di situ. Okey. Baik, ayat berikutnya ayat 9. Kak Zarina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Okey. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Okay, baik. Alhamdulillah. 2 track ya. Wa ajrun 'azim. Bila gunnah dan ma'al gunnah. Khalaf dan khallad. Terusnya Haji Azhari. Seterusnya Kak Zailina. Saya juga Ustaz. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Baik. Okey. Terima kasih pada Kak Zailina. Ayat yang ke-10 kita tengok ada sabdu tasydid pada huruf waw. Ini Ustaz pernah ceritalah. Sabdu yang duduk di awal huruf. Lepas tu awal-awal kita nak baca. Kita baru nak start. Huruf tu ada sabdu. Ia kena fahamnya. Dia bukan bermakna kita kena tekan pada huruf tersebut. Tetapi tanda sabdu itu merujuk kepada hukum yang telah berlaku bila kita sambung ayat sebelum tu dengan ayat yang ke-10 ini. Ayat 9 dengan ayat 10. Maknanya di situ ada idgham bila gunnah azimu walladzina. Kalau baca dengan khallad ma'al gunnah azimu walladzina. Ya. Okey, baik. Terusnya Haji Azhari, silakan ayat 11. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. Okay. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Okey, ayat yang kalimah akhir sekali itu, kalimah al-mu'minun, itu pun adalah berkaitan dengan waqaf pada kalimah berhamzah lah, yang banyak kali kita jumpa juga. Bagi hamzah, dia tukarkan huruf hamzah tu jadi waw mad, mu'minun. Okey, itu hanya ketika waqaf saja. Baik, Kak Natrah pula sambung ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. Okey. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okey. Betul. Lepas tu saya kena ambil mana ni? Tajri min tahtiha al-anhar. Okey. Kemudian terus ke? Ada lagi tempat ya kena ke? Atas. Untuk track kedua lah. Track ketiga lah. Waqala Allah. Tidak selesai kan? Lain aqamtum. Lain aqamtum. Lain saktah kan? Lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Okey. Pada Al-Adhar tadi kita dah jelaskan. Tengok kalau kita wakaf memang ada dua lah track dia. Saktah dan naqal. Tahqiq tak ada. Saktah dan naqal. Sama ada kita baca khalaf ke kita baca khalada. Kemudian faqad dhalla itu ada hukum idgham. Masukkan dal dalam dad. Dal pada kalimah qad masuk dalam dad. Qad dhalla. Okey. Okey, Ustaz nanti nak tanya. Banyak lagi 3 tempat nak saya nak tanya ni. Nak tanya. Tapi saya sambung tadi, saya tak nak berhenti. Israel tu, kalau kita wakaf kat situ, kita kena tasihir ke? Kena tasihir lah. Tasihir, panjangkan ra, boleh 6 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Okey. Satu lagi tempat kalau sayyiatikum.
Kalau wakaf kat situ, kita kena ubah hamzah tu ke? Ubah jadi apa? Jadi huruf ya. Betul. Jadi huruf ya. Saya. Sayyatikum. Okay. Itu yang nak tanya tu. Tapi saya sambung lah. Takut Ustaz suruh buat tadi. Okey, terima kasih. Tak tahu nak bukti macam mana Agak-agak lah. Tapi rasa dah boleh agak. Cuma takut. Okey Kalau Ustaz, wakaf, terima kasih. Ustaz tanya lagi. Ustaz tanya, kalau wakaf pada la ukaffiran. La ukaffiranna. Mana? Wakaf di situ. La ukaffiran. Apa wajah dia? Hamzah tu tukar kepada waw tu. Kepada waw. Lawu kaffiran. Tukar waw. Layu. Ya. Ya. Layu. Ada waw, ada ya. Layu kaffiran. Yang mana satu rasa macam sedap dengar? Layu tu macam tak sedap. Layu je. Lawu tu macam berat. Wakaf dengan huruf hamzah lah. La ukaffiran satu. Tashil. La ukaffiran. Boleh dua wajah. Okey. Tak sari juga nak soal saya. Sememangnya. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Soal banyak-banyak saya boleh faham. Okey, Kak Hamzah pula. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana ni Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Okey. Boleh terus apa ya Ustaz? Ma'al gunnah. Ma'al gunnah boleh? Tadi saya sambung qasiyah tu. Sebab sambung tu kita buat 2 track lah. Kalau tak sambung selesai lah. وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Baik. Itu wakaf pada wasfah kan. Kalau sambung kita akan kalau sambung akid dengan sakta. Okey, tak apalah, dah wakaf di situ, wasfah selesai. Okey, qasiyah tadi itu sebenarnya fasih huruf lah. Beza dengan riwayat Hafs. Hafs baca qasiyah, ada alif. Hamzah baca dengan qasiyah. Okey. Baik, terus kepada Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu
إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Okey. Wal baghdha ila. Situ ada hamzah satu baris atas, satu lagi baris bawah. Kalau kita sambungkan, berlakulah pertemuan dua hamzah, dua kalimah. Satu baris atas, satu baris bawah. Untuk qiraah hamzah, di situ tidak ada apa-apa perubahan kalau baca sambung. Macam Hafs. Wal baghdha ila. Cuma bezanya dha tu dia panjangkan 6 harakat. Kalau Hafs 4 atau 5 aja. Cuma kalau kita waqaf wal baghdha baru ada perbezaan. Iaitu dibaca dengan ibdal hamzah kepada alif. 246. 246 panjangnya. Wal baghdha panjang. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Seterusnya ayat yang ke-15. Silakan Kak Ais dan Kak Ayati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahul azim. Okey. Itu ayat yang ke-15. Jadi jangan lupa qad jaa adalah kalimah jaa yang dibaca dengan imalah jaa. Ada 2 kali ya, jaa. Dan diidghamkan dal dalam jim. Dal pada kalimah qad idgham dalam jim. Qad ja'akum ya, qad ja'akum. Okey, terus kepada ayat yang berikutnya 16. Silakan. Saya Ustaz ya. Silakan jalan. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumat. Okey. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila dhuratim mustaqim. Ila apa? Zero. Ila ziratim mustaqim. Okey. Wayah, daripada wayah boleh Ustaz Wayahdihim ila ziratim mustaqim. Sadaqallah. Kalimah ayat 16 ni sebenarnya ada sakin maksud. Wayahdihim ya, kita tahu ada sakin maksud. Itu dibaca 2 wajah lagi satu saja. Okey, saya ulang semula Ustaz
Okey, ulang semula. Ambil khalaf dulu. Ambil khalaf Pertama, dulu. ambil Ambil wayahdihim. tahqiq. Ambil Okey. wayahdihim. ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sekarang ambil Okey. yang khalad. Okey. ويهديهم إلى صراط مستقيم. Okey, Taufik Sakta. ويهديهم إلى صراط مستقيم. Okey. إلى ديهم إلى صراط مستقيم. Berapa track tu? 1, 2, 3, 4. Oh, sampai 4 track. Macam mana boleh sampai 4? Sampai 4 track. Tak ada, tak ada. Kita buang satu track, iaitu 3. 3 ya. Yang pertama, track pertama dengan tahqiq dan itmam, wayahdihim ila ziratim. Yang kedua, tukarkan daripada ismam tu jadi sad ila siratim. Yang ketiga, saktah dengan ismam. Bila saktah dengan ismam aja, tak ada saktah dengan sad, tak ada. Saktah kena ismam saja. Sebab itu kita bawa track khalaf. Jadi khalaf dia adalah ismam. Kalau kita saktah itu track khalaf, dan bila track khalaf pada siratin dia kena ismam. Faham? Wayahdihim ila siratin mustaqim. Macam tu. Baik. Okey. Seterusnya, okey Kak Siti. Laqad kafara. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuba Ah. Rumah banyaknya saya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arad an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Kena ulang balik, ada salah baris tu. Ambil balik. In arada an yuhlika. Okey, semula saya. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Okey. Lepas tu saktah semua. Masih sama. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Okey. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam. Ambil mana Ustaz? Apa ni? In arada kan? Okay. In arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Lepas tu saktah dengan ma'unah. Okey. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Ini track ke berapa, Kak Siti? Ini track keempat. Okey, track keempat lah ni. Okey, track keempat kita buat saktah dengan tahqiq. Saktah dengan tahqiq kan? Semula. Okey.
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Okey. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. Baik. صدق Sadaqallahul الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Ustaz, tanya je Ustaz, kalaulah kita ikut Rasul Ayah Ustaz, daripada yang jami'ah ni kan, ayat tersebut, adakah macam kita baca, macam mana susunan dia? Kita akan baca khalaf, yang tadi tu, yang tadi. Kita akan baca khalaf, kita akan baca bila gunnah dengan sakin al kan? Sakta al, sorry. Lepas tu kita akan baca sakin mafsul. Ke? Ataupun itu akan last. Sebab kita ada Rasul Ayah tu, al-auq ni dekat dengan Rasul Ayah. Susunan kalau daripada qul faman ke? Naam, yes. Daripada qul faman, jadi soalan inahnya ia kalau waqaf pada jami'ah. Susunan yang sebab kita nak ambil dekat dengan Rasul Ayah tu. Okey. Jadi adakah kita akan buat sebab al-auq ada di situ, jadi daripada bila gunnah kita akan pindah ke ma'al gunnah sebab kita tak, betul. Sebab tu kita kata macam ni. Kalau kita baca khalaf dengan khalat, lepas selesai track khalaf, kita akan nampak alif lam yang dekat dengan akhir ayat. Kita akan nampak di situlah yang kena ubah daripada saktah kepada tahqiq. Tetapi di sana ada penghalang. Mana penghalang? Faman yamliku, di situ nun mati bertemu ya. Faman yamliku bermakna kalau kita nak buat tahqiq, kita terpaksa switch daripada bila gunnah kepada ma'al gunnah pada faman yamliku. Sedangkan di antara faman yamliku dengan al-ab ada hukum-hukum lain lagi. Nafsul ada dulu. Kena clear yang hukum lain-lain lagi sampai kepada jumpalah ke faman yamliku. Selesai satu makin ke depan. Jumpalah faman yamliku baru kita tukar. Bila tukar kepada ma'al gunnah, so track khalat lah. Macam tu. Ya? Okey. Sama. Baik, selesai pembaca kita pada petang ni. Alhamdulillah semua dapat baca. Pandai menyusun nama-nama ini. 17 ayat yang kita baca. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan berikutnya ayat yang seterusnya kita akan sambung ayat 18 pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Okey, setakat tu dulu. Terima kasih semua. Rasanya tak ada soalan lagi kan? Okey, jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.